Kita pergi pada hadis yang kita nak baca ni, hadis 40 yang An-Nawawi ni pada kitab ni, kita akan baca hadis nombor 30. Sekejap okey, hadis 30 ni batasan agama. Cuma hadis ni macam saya sebut awal tadi, dia ada khilaf. Ada yang setengah ulama kata dhaif, ada yang sahih. Ada yang sahih tu dalam konteks dia kata hasan li ghairi. Hasan li ghairi macam saya sebut tadi lah. Matan dia betul tapi perawi dia ada problem sikit. Jadi kita nak urai sikit kat situ nanti sebab at least dapat ilmu lah sedikit sebanyak kan nanti. Kalau orang tanya tentang dhaif sahih ni kita bolehlah sekadar kita tahu. Dan saya pun tak boleh nak urai lebih pun sebab kita ni bukannya dalam bidang akademik kan. Kita nak faham sebagai orang awam faham. Selalunya orang awam ni dia cerita tentang dhaif, sahih, palsu gitu je kan. Yang sahih pula ada sahih dengan hasan. So dia ada 4 lah hukum dalam hadis. Sahih, hasan, dhaif, palsu ataupun maudhu' sekali. Yang 4 ni je yang kita selalu dengar. So kita fokus 4 ni je. Nanti kalau pergi dalam kelas ambil diploma ataupun ambil sijil, dia akan sebut lagi dhaif, adalah marfu' lah, macam-macam dalam tu. Kita pun tak hafal lah, pernah masuk kelas tapi tak hafal pun. Macam tu So kita dah berada dalam kadar 93% dah hadis 40 ni. Saya ingat dalam 2 tahun dah kita buat kan. Ada 2 lagi kita tak buat, nombor 3 dan juga nombor 41 ni. Yang ni pun dhaif juga, tak apa nanti saya cari hadis yang insya-Allah sahih yang boleh backup hadis ni lah. Tapi hadis ni still dhaif walaupun ada hadis lain yang backup. Ulama hadis yang boleh bagi kategori lah, kita tak lah. Okey, hadis dia, kita baca hadis dia dulu. Ada yang dhaif ni, sebagai kaedah ilmu, kalau kita baca hadis dhaif kena sebut hadis ni statusnya dhaif. Hadis ni statusnya dhaif. Dari Abi Sa'labah Al-Kusaini Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sesungguhnya Allah Taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya, dan telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, dan mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian dan bukan kerana lupa, jangan kalian mencari-cari tentangnya. Hari ini kalau ikut Imam Nawawi yang buat hadis ni, tulis hadis hasan riwayat Daruqutni dan lainnya. Imam Daruqutni ni kata hasan lah, tapi dalam kitab yang saya letak dalam chat tu memang dia tulis dhaif sebenarnya. Dia kata hadis ni dikategorikan sebagai hadis dhaif. Lihat qawaid apa semua ni. Dia kata memang dhaif lah. Dan juga saya dengar kuliah ustaz semalam. Dia kata hadis ni sebenarnya isu dia kat sini lah. Ada seorang perawi nama dia Makhul ni. Makhul dalam riwayat hadis ni. Makhul ni ada banyak lagi perawi lain. Makhul ni terkenal sebagai rawi yang gemar meriwayatkan hadis secara terputus. Makhul ni kalau dia ambil hadis secara direct, memang sahih lah. Dia memang perawi yang sahih ni. Cuma problemnya yang ni, hadis ni spesifik yang ni, dia hilangkan guru dia kat atas dia. Dia ambil guru selepas tu. Makhul tidak pernah mendengar hadis secara langsung daripada Abu Sa'labah. Maknanya Abu Sa'labah ni sezaman dengan dia, tapi dia dengar pada orang lain. Katalah Makhul dengar daripada A dengar pada Abu Sa'labah. So A ni dia tak cakap. Ustaz saya semalam dia kata, yang Ustaz A tu dia dhaif. Dia kata rasanya sebab dia kata dia punya andaian Ustaz A tu dhaif ataupun Imam A tu dhaif, lepas tu dia tak ambil. Macam tu lah. So hadis ni jadi dhaif, tapi ada ulama kata sebab kalau tengok pada apa yang saya nak hurai kat sini, daripada 4 ni kan, ada 4 perkara ni dalam hadis ni. Ada hadis lain ataupun ayat Quran yang cerita spesifik tentang hadis ni. Tapi ada 4 hadis, ada banyak hadis lah. Contohnya Allah Taala menetap kewajipan ni ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Bukhari. Batasan jangan melampaui batasan ni ada ayat-ayat lain lah yang backup dia. Batasan yang ni saya ambil contoh. Haram jangan langgar pun ada hadis lain yang ni. Dan juga hadis yang last ni, kalau tengok perkataan tadi dia sebut yang apa yang agama diamkan, apa yang Allah diamkan ni, pun adalah ada yang sahih. Ni hadis riwayat Ibnu Majah ni, tapi maksud dia lain daripada hadis tentang minyak, samin dan juga keju ni, bulu binatang. Nabi kata apa yang Allah diamkan dimaafkanlah. So memang ada sabit daripada hadis-hadis yang lain. Jadi hadis ni kalau ikut saya sebut semalam, walaupun perawi dia dhaif, sebab dia terputus kat sini kan, sebab dia menghilangkan seorang perawi yang lain, tetapi matan ni, maksud ni, perkataan ini adalah sahih, dipanggil sahih li ghairi lah. Cuma ada pandangan lain lah daripada Abu Dawud semua ni. Dia kata
Dia kata terputus juga, tapi ni kira macam dia panggil apa, dia panggil athar lah. Dia ambil daripada sahabat ni kan, bukan sabda Nabi, macam tu lah. Okey, sekadar yang itu je saya sebut tentang secara dari sudut teknikal hadis ni. Cuma kita nak cerita poin-poin penting dalam hadis yang dhaif ni, tapi matannya sahih lah. Pertama, Allah Ta'ala menetapkan kewajipan ikutlah macam tu. Kalau tengok sini kan, Allah Ta'ala, janganlah kamu mengabaikannya, benda-benda wajib ni kita buatlah, macam tu. Batasan, jangan lampau. Allah tetapkan batas tu, janganlah kita langgar pula. Melanggar ni boleh jadi, boleh jadi uh, makruh ataupun boleh jadi haram kan. Yang nombor 3 ni haram, janganlah langgar benda haram ni. Nombor 4 ni perkara yang agama diam, jangan cari-cari hukum dia. Yang ni yang nombor 4 ni banyak kita buatlah. Benda yang agama tak sebut, tak ada dalam hadis kan. Agama dah sempurna dah. Memang Nabi, memang Allah takdirkan. Setengah benda agama, setengah hukum ni memang Allah diamkan, tak bagi tahu. Sebab untuk bagi keluasan kepada kita. Mana kita boleh buatlah benda-benda macam tu. Tapi jangan cari sangat hukum dia, maksud dia macam tu. Okey, kita tengok kepada yang pertama ni, sebenarnya Allah tetapkan dalam hadis semua ni, mostly berada dalam konteks takwa lah kalau ikut kan. Kita ada wajib sunnah, kita ada warak kat sini kan, kita ada makruh, kita ada haram lah. So hadis ni sebenarnya dia rangkum perkara ni lah, perkara takwa ni. Cuma yang warak ni maksud dia, kalau tengok pada hadis ni, sebab selalunya kita dengan wajib sunnah, makruh, haram, kita faham kan. Cuma saya nak baca dia tentang warak sikit lah, supaya kita dapat lagi ulangan lah tentang hadis warak ni. Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan, kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. So Nabi kata, untuk orang jadi warak macam kita lah, tinggalkanlah benda yang kita rasa tak sure. Ambillah benda yang sure lah. Macam tu. Yang ni bab warak. Tapi dari sudut ilmu jugalah, katalah kita jumpa sesuatu, kita tak pasti. Boleh tak boleh. Cuma, kaedah agama ni, ada dua. Satu, kalau yang maslahat umum ni, benda-benda dunia ni, dia hukum dia halal dulu. Hukum dia mubah dulu. Jumpa benda pelik-pelik atau benda dunia ni boleh makan ke tak boleh makan. Hukum ni boleh makan. Tak rupa macam babi. Tak rupa macam babi kan, tak rupa macam ular kan. Orang boleh makan dulu hukum dia. Tapi benda-benda perkara ibadat dia haram dulu sehingga adanya dalil. Perkara-perkara ibadat hukum asal haram dulu sehingga adanya dalil. Kalau tak ada dalil jangan buatlah. Dia akan jadi haram. Nanti yelah macam-macam lah. Kita pun solat kena ada dalil dulu baru kita solat kan. Kita tak pergi pegang colok ke apa, buat macam agama lain. Tak, kita ikut apa yang Rasulullah SAW ajar. Okey, yang pertama daripada poin pertama tadi, Allah Ta'ala menetapkan kewajipan ni, saya ambil hadis yang kita nak baca lah supaya kita dapat manfaat kan. Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 rukun. Kesaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Sahih Bukhari. So Allah dah tetapkan kewajipan ni, kita ikutlah. Macam itulah saya ambil hadis ni supaya nak linkkan dengan apa poin yang pertama daripada hadis yang tadi. Matan dia adalah matan yang benar lah sebab ada support daripada hadis-hadis yang lain atau ayat Quran yang lain. Allah SWT berfirman dari sebuah hadis kursi, hamba-Ku tidak boleh mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Maknanya perkara yang wajib ni adalah benda yang terunggul lah, yang terbesar. Kalau comparison kan, kita tengok yang wajib dengan yang sunat tu kan. Contohnya solat 2 rakaat sebelum subuh tu kan, kita duduk besar-besarkan benda tu kan, cerita ke orang, oh solat ni lebih berharga daripada dunia dan seisinya, kata-kata kan. Solat wajib lagi besar pahala dia. Mana hari nak cerita, yang wajib ni memang yang Allah dah tetap dan pahala dia sangat besar lah. So, jadi kita fokus yang wajib dulu. Yang secondary ni penting lah, kita letak keutamaan kan, yang terpenting dengan yang penting. So yang paling penting adalah yang wajib dulu. Settle yang wajib dulu, baru settle yang sunat. Nombor 2, daripada poin yang daripada hadis tadi, batasan jangan melampau. Jadi saya ambil pada ayat yang surah Al-A'raf tadi, yang saya kata jangan melampau ni. Kita baca habis ayat ni. Robku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak atau tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan syirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu. Dan haramkan mengandang-andangkan terhadap Allah apa saja yang kamu tidak ketahui, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So dalam ayat ni cerita tentang batasan, jangan kita jangkau pula. Batasan Allah yang Allah bagi tu. Syarat-syarat Allah bagi jangan kita jangkau. Nombor 2, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, lakukanlah pembunuhan dengan baik. Maknanya agama ajar kita ada batasan dia. Sampai nak bunuh pun bunuh dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, nampak ni menyembelih, kita bawa korban kan. Lakukanlah penyembelihan dengan baik. Hendaklah setiap kalian mengasah senjatanya dan hendaklah setiap kalian letaklah beban binatang yang disembelih. Janganlah bagi dia stres kan. Dan saya pun ada pengalaman ni dekat kampung. Dia orang siap guna lori yang tarik lembu. Zalim lah. Tarik lembu supaya jatuh. Lepas tu kat kandang sebelah tu ada lembu lain nampak. Tak bagus kan sebab dia tak ikut hukum. Dia melampaui batas. Dan kita Nabi sebut, sebab tu saya sebut tadi yang ekstrim, Nabi tunjuk contoh yang sangat ekstrim. Kalau dah ekstrim tu pun dah ada kelembutan, yang tak ekstrim lagi lah lembutnya kan. Macam tu lah, ikut pemahaman macam tu. Nombor 3, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada contoh dari urusan kami, maka amal tu tertolak. Hadis Sahih Muslim. Ini pun Sahih Muslim juga. So, jangan melampaui batasan lah benda-benda agama yang tak ada dalam, yang Nabi tak ajar jangan buat lah. Masuk bab warak tadi kan kalau boleh. Maknanya tinggalkan benda yang ragu. Ni baca doa ni Nabi tak pernah sebut. Masa sekian-sekian keadaan kan tak pernah sebut. Ataupun buat ni dalam solat. Tak pernah sebut. Pada sekian-sekian tu kenapa kita nak buat pula macam tu lah. Tapi selalunya orang yang buat tu pun mereka bersandarkan kepada hadis. Cuma macam ni lah. Cuma hadis tu adalah dhaif. Kalau kita buat kajian tentang amalan-amalan yang orang buat hari ni, kita tengok kat surau ataupun mana-manalah, mesti sumbernya ada, tapi sumbernya pun daripada hadis juga. Cuma status hadis tu mesti dhaif ataupun palsu. Orang yang asalnya nak buat benda yang betul, cuma sangat malang lah bila dia tak tahu status. Sebab tu mungkin relate juga dengan soalan Cik Yusof tadi. Kadang-kadang kita ni, ialah sebab kita percaya orang yang bagi ilmu kat depan kita kan. Sebab kita pun bukan sekolah agama pun, kita tak tahu sangat pun kan. Tapi kasihanlah kita dapat benda yang tidak sahih. Jadi kita cuba review dan cari tengok balik. Dan sekarang ni dah faham ni, carilah guru-guru yang ajar benda yang sahih lah supaya bila mati nanti amalan yang ditimbang tu amalan yang baik kan, amalan yang sahih. Kan kita kan tak dapat yang dhaif, kasihan pula kita kan. Dan ada ancaman dalam Quran, Allah sebut surah Al-Baqarah, Allah sebut orang yang ikut ketua dia masuk dalam syurga, dalam neraka. Masa tu dah Allah kata Allah letak dalam neraka. Sebab orang ni dia ikut membetul-tuli ketua dia. Sangat bahayalah. Jadi kita makhluk yang ada akal ni, kita fikir sikitlah sebab masa masih ada insya-Allah. Batasan jangan melampaui batasan. Hadis yang lain daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumaat, hari inilah ketika ketubah ni senyap, sedangkan imam sedang berketubah, maka sesungguhnya telah sia-sia. Nombor 2, barang siapa yang menyapu, ni hadis yang sahih, barang siapa yang bermain kerikil, batu kerikil, zaman dulu tak ada tasbih kan. Telah orang main batu kerikil ataupun dia baca subhanallah dengan tasbih dia. Masa orang baca khutbah ni tak ada pahala. Tetapi sebenarnya kalau tengok pada fatwa ni, ini ambil satu fatwa lah, hukum fiqh kan untuk kita ambil intibar jugalah, ambil pengajaran hari ni kan. Sebenarnya haram hukum dia tahu, kita gerakkan tabung surau tu. Ini dah keluar fatwa dulu. 2017 dah keluar fatwa ni. Tak diwatakan ni maksud dia tak ada undang-undang tak boleh diambil lah. Tapi maksud dia daripada fatwa ni, gerakkan tabung tu tak boleh, haram sebenarnya. Kita dah tahu ni, jangan gerakkan lah. Tapi kelakar jugalah, saya pun dah biasa kan, sekarang ni dah kurang sikit lah sebab dulu mufti wilayah dah keluar fatwa, orang dah faham dah kat surau-surau tak buat. Ada yang buat, ada yang majlis tak buat dah. Tapi kat kampung, saya pernah je solat Jumaat sampai orang belakang saya cocok saya. Macam cocok, gerakkanlah tabung tu. Macam tu lah kan. Jadi tengok tempat lah, tengok tempat kena lah maksud dia masa di kampung. Cuma dari sudut hukumnya memang tak ada. Sampai hukumnya, fatwanya haram. Daripada batasan ni lah kita ambil satu hukum. Nombor 3, haram jangan langgar. Kita baca satu hadis je. Contoh saranan daripada hadis matan yang Hasan li ghairi tadi, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah arak. Dan setiap arak adalah haram. Ni sebenarnya benda haram, jangan langgar lah. Tuan-tuan boleh baca lah kat sini nanti dalam PDF tu. Saya nak pergi yang last kali ni. Sebab kita ada 9 minit lagi.
Perkara yang agama diamkan, jangan mencari-cari hukum dia. Kalau kat sini kan tengok ni ada sandaran hadis yang sahih. So hadis yang sahih ni kita baca hadis ni kan. Ini perawi penuh ni kalau tengok pada hadis yang asal tadi tu sepatutnya adalah nama macam ni. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa bin As-Suddi, telah menceritakan kepada kami Sa'ih bin Harun daripada Sulaiman bin At-Taimi, daripada Abu Uthman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi. Nampak ni Salman Al-Farisi sahabat kan dia jumpa dengan Nabi. So Imam Ibn Majah ni dia dengar daripada guru dia adalah Ismail bin Musa As-Suddi. Ismail Musa As-Suddi ni cerita kepada ataupun dalam kelas dia Imam Ibn Majah ni ada sekali dia dengar daripada guru dia lah Imam bin Musa ni dengar daripada Sa'id. Sa'id dengar daripada Sulaiman. Sulaiman dengar daripada Abu Uthman. Abu Uthman ni tabi'in lah, dia dengar daripada sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dan sahabat ni berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin. Saya tak tahu maksud minyak samin ni. Dan keju. Serta bulu binatang. Beliau menjawab, yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Dan apa yang dia diamkan, apa yang Allah diamkan, adalah sesuatu yang dimaafkan. So, benda yang tak ada dalam hukum hakam ni, benda-benda dunia ni lah. Benda-benda dunia, kehidupan kita boleh makan, tak boleh makan. Macam-macam lah kalau kita tengah-tengah confused tu. Hukum asal dia harus dulu, boleh dulu. Dimaafkan dulu. Dimaafkan. Sehingga kita jumpa dalil yang haram, dia barulah haram. Macam kes senar, adalah kes sahabat kami kelakar lah. Dia mandi junub kan, dia berguling atas pasir kan. Lepas tu balik-balik Nabi kata lah, tak ada air, tayamum je lah. Ataupun sejuk kan, tayamum je lah. Lepas tu Nabi gelak lah, sahabat-sahabat lain pun gelak jugalah. Maksud dia pun tak sure. Tapi dia buat jugalah benda yang pada faham dia. Cuma dalam konteks kita ni, kalau kita tak sure, benda yang agama diamkan, hukumnya harus dimaafkan. Sekejap ya. Okey. Kita baca lagi yang perkara yang agama diamkan ni, jangan mencari hukumnya ni. Kaedah fiqh ni, kita nak huraikan sikit tentang kaedah fiqh. Antara kaedah fiqh yang ada dalam, saya ingat 50 kot kaedah fiqh tu, yang principle of kaedah fiqh lah. Hukum sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah boleh. Hukum asal sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah boleh, kecuali untuk masalah ibadat. Jika didiamkan berarti terlarang. Maksud dia, katalah kita jumpa masuk dalam hutan, jumpa air kan, tak nampak pula najis, whatever lah. Kalau kita duk fikir banyak macam-macam lah kan, air macam-macam jenis air kan, jadi takut nak minum kan. Kita tengok tak ada dah kotor, minum je lah. Hukum asal lah. Lepas tu orang cakap lah, tadi aku nampak anjing kencing ke apa dalam tu kan. Ayam bertakung, katalah dah minum macam mana kan. Tapi hukum asal tadi tu halal lah, kecuali lah masalah ibadat. Ibadat ni kena ada dalil dulu, barulah kita boleh buat. Itu hukum yang sangat foundation, sangat basic lah. Kita kena ingat Pertama, benda-benda dalam hal dunia ni, kalau kita tak tahu hukum dia, tapi mostly ada dah hukum dia. Cuma kalau lah jumpa satu keadaan kita tak faham hukum dia, tak tahu, asalnya adalah harus. Kalau dalam bab ibadat, mesti dalil dulu, baru buat. Dalil dulu, baru buat lah. Macam tu. Nombor 2, firman Allah Ta'ala bermaksud dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Maknanya Allah bagi tahu benda ni, dia menjadikan hukum ni adalah mubah ataupun harus, semua benda harus. Macam itulah untuk kita benda dalam bumi ni. Kalau telah tiba-tiba jumpa binatang comel ke apa kan, macam arnab kan, boleh tak makan ni comel ni. Hukum asal dia adalah harus dulu. Macam tu. Tapi binatang bukan arnab lah yang menyerupai arnab lah, jumpa dalam hutan tak pernah jumpa. Firman Allah Ta'ala lagi, maksudnya, dan dia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Surah ayat Jathiyah ni ayat 13. Sama juga ayat bawah ni, untuk bagi dalil yang hukum asal suatu perkara ni adalah boleh lah. Jangan kita cari-carilah maksud dia. Maksud dia macam ni, sebab saya baca satu artikel tu, Ustaz ni cerita tentang pada zaman Nabi, bila Nabi cerita satu hukum tu, sahabat-sahabat ni sebab dia faham apa yang Nabi sebut ni kan, macam ni kan. Kalau Nabi ni, dia kan pesuruh Allah. Bila Nabi tak hurai, sahabat takut nak tanya. So kadang-kadang sahabat ni biar je, tak nak dia sebut. Sebab kalau banyak bertanya nanti, sebab wahyu tengah datang lagi, tengah datang kepada Rasulullah SAW lagi kan. Nabi takut dia jadi haram. Asalnya hukum tu bila agama diam kan, dia jadi harus. Tiba-tiba banyak soal, bila diperincikan benda-benda macam ni, dia jadi pelik nanti, jadi haram. Contoh yang saya boleh ingat lah, mungkin
Boleh relate tak boleh relate saya tak tahulah. Zaman dulu kan orang yang ambil wuduk kan zaman dulu rumah kampung dulu, saya ingat dekat tempat yang remote pun berlaku. Ambil wuduk siap ada batu-bata lagi kan untuk dia berjalan sampai tu pakai selipar dalam rumah untuk pergi solat dalam bilik solat dia. Sebab dia takut kepada najis-najis tu kan dia buat assumption macam-macam. Tapi tak ada hukum atas tu. Nabi tak cerita pun lepas ambil wuduk kena pakai selipar, tak ada, Nabi tak cerita pun. Malah lepas ambil wuduk even Nabi pun sendiri pakai kasut kan di masjid Nabi pada awal dulu kan. Dan antara sunnahnya pun memang pakai kasut pun solatnya. Macam tu. Jadi kita tak nak bila kita tanya benda-benda yang hukum ni bila banyak pula soal ni dia jadi payah. Nanti ulama-ulama tu ustaz-ustaz dia kau orang jadi susah. Benda-benda agama yang memang tak diceritakan secara detail kita terima seadanya sebab kita akan mudah nanti boleh buat cara A, boleh buat cara B, boleh buat cara C dan dia akan mudahkan urusan kita. Ini satu lagi last nak tunjuk contoh kalau rakan-rakan boleh tengoklah YouTube ni Ustaz Firanda dia sebut tentang bab ni. Dalam cerita dia dalam seminit lebih je dalam video ni dia bagi tahu Nabi ni pernah jumpa satu kurma yang jatuh kat di tepi jalan lah. Tak tahu siapa punya. Dia buang-buang pasir dia nak makan lah. Lepas tu Nabi tak ambil. Nabi kata entah-entah kurma ni adalah kurma kan Nabi kan tak boleh terima zakat. Kan dia boleh terima hadiah je, dia tak boleh terima sedekah. Dia takut kurma tu adalah kurma sedekah. So dia tak makan lah. Maksud dia yang tak ada hukum lah, maknanya boleh je makan kan. Maknanya tak ada hukum, tak adalah syariat kata kalau jumpa tak ada hukum tapi atas sebab warak tu Nabi tinggalkan lah. So adalah dia boleh dia Ustaz Firanda sebut dalam YouTube ni kalau ada boleh tengoklah rakan-rakan yang lain. Okey. Hadi warak ni kita dah sebut tadi daripada tentang takwa tadi kan. So, in summary hadis ni, saya ulang sikit ada 2 minit lagi. Hadis ni ada yang dhaif tapi setengah ulama dia sebut maksud hadis ni hasan li ghairi. Li ghairi tu maksud dia lafaz dia. Zahir hadis ni adalah ada yang sahih lah, hasan. Tapi dari sudut periwayatan dia, perawi dia adalah dhaif sebab Imam Makhul ni dia suka ambil riwayat secara terputus. So dia jadi dhaif. Nombor 2 maksud li ghairi ni adalah ada 4 perkara dalam ni tepati dia ni. Empat-empat ni ada ayat Quran ataupun hadis yang menguatkan, yang support empat-empat ni. Jadi tadi kita dah hurai sikit kan cerita tentang empat-empat ni lah. Macam tu So dalam bab fiqh pun saya sebut tadi yang menggerakkan tabung ni kalau boleh janganlah kalau sampai kat kita buat diam je lah ataupun pura-pura tidur ke apa kan. Ataupun apa-apalah kita buat kan supaya kita tak termasuk dalam fatwa ni. Okey, saya ingat tak ada lah kot. Jangan soalan kita stop kat sini sebab ada seminit lagi. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi lah kalau tak ada apa yang meeting ke apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, maha suci Engkau wahai Allah dan dengan memujimu saya bersaksi bahawa tidak ada sembah yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepadamu dan saya bertaubat kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Beh. Assalam.